Pada malam ini insya-Allah akan mulakan dengan hadis yang baharu, kerana pada siri pertemuan kita yang sebelum ini, seingat saya dan secatat saya adalah kita telah habis dalam membicarakan hadis yang kedua dalam matan Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, yang kita kupas menurut apa yang ditulis dan dibahaskan oleh Dr. Mustafa Abdul Rahman. Hadis yang pertama dan yang kedua kita telah selesai, dan insya-Allah pada malam ini kita akan meneruskan dengan perbahasan hadis yang ketiga, mana yang telah disusun oleh Imam Nawawi. Hadis yang ketiga ini adalah hadis daripada yang diriwayatkan oleh Abi Abdul Rahman. Abi Abdul Rahman. Saya bacakan insya-Allah. An Abi Abdul Rahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa saumi Ramadan. Rawahu Bukhari wa Muslim. An Abi Abdul Rahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa saumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Terjemahannya daripada Abu Abdul Rahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kalau hadis yang di hujung periwayatannya itu radhiyallahu anhuma itu bermaksud bahawa kedua-dua yang disebutkan di dalam hadis ini ataupun di dalam periwayatan ini adalah kedua-duanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Abdullah juga merupakan sahabat selain daripada Saidina Umar radhiyallahu anhu. Itu kalau kita nak kenal lah. Kalau kita baca hadis sebelum dia menceritakan bahawa dia mendengar Rasulullah bersabda ataupun melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata sesuatu, kalau catatannya radhiyallahu anhuma, maka ada dua orang di situ yang merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Abdullah bin Umar hanya sempat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa ketika sahaja. Tapi masih lagi dikira sebagai ataupun dianggap sebagai sahabat, kerana dia sempat berjumpa, sempat merasa didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain daripada Saidina Umar yang juga menjadi bapa kepada Abdullah. Jadi Abdullah ini menceritakan hadis yang mana dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahawa aku telah sendiri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Bunyal Islamu ala khamsin, bahawa didirikan Islam itu atas 5 perkara. Siapa yang mendirikan? Yang mendirikan itu ulama dalam mentafsirkan dan membahaskan hadis ini menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan perkataan bunya, iaitu bermaksud mendirikan ataupun didirikan. Dia lafaz majhul, lafaz fi'il majhul, yang mana tidak diketahui siapa yang mendirikan. Nabi tak kata Ahmad mendirikan, Nabi tak kata Aminah mendirikan, tapi Nabi menggunakan fasa bunia dengan erti kata
bahawa Islam itu tanggungjawabnya semua orang. Siapa-siapa sahaja bertanggungjawab untuk mendirikan Islam itu di dalam dirinya. Sebab itu Nabi menggunakan lafaz bunyal Islam, bukan bana. Kalau bana tu kita kena tahu siapa yang mendirikan. Bana sarjan ke, kan contohnya tu kena ada fa'ilnya. Siapa yang melaksanakan. Tapi Nabi gunakan bunya kerana ini terletak ataupun ini tertanggung kepada semua yang mengaku, yang bersyahadah, yang mahu menjadi seorang Muslim. Didirikan Islam itu ke atas 5 perkara. Untuk Islam itu ditegakkan, untuk Islam itu didirikan oleh seseorang secara sempurna, maka ada 5 perkara yang mesti digabungkan. Barulah sempurna Islam seseorang. Barulah seorang itu dikatakan sebagai Muslim yang sebenar, Muslim yang cukup syarat, Muslim yang boleh mendabik dada, akulah Muslim. Begitu. Sebab itu kalau kurang salah satu, maka maksudnya tidaklah sempurna Islam seseorang itu. Selagi mana dia tidak menyempurnakan 5 perkara berkenaan. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama, iaitu bersyahadah, persaksian bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah, tidak ada ilah di sana, tidak ada ilah, tidak ada suatu entiti yang wajar disembah, yang boleh ditujukan sepengibadatan, yang boleh ditujukan pengharapan, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan juga bersaksi bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita kenali sebagai syahadatain itu. 2 kalimah syahadah. Yang pertama, bersyahadah bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ilah kita, bukan sekadar Tuhan tetapi ilah kita. Dan yang kedua, bersyahadah bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana bagi melayakkan seseorang itu menjadi seorang Muslim yang diperakui, yang boleh menuntut hak-hak sebagai seorang Muslim, maka kedua-dua syahadah ini mestilah digabungkan, tidak terpisah antara salah satu daripadanya. Sebab itu apabila kita hanya menerima salah satu daripada syahadah ini sebagai persaksian kita, maka kita tidak lagi ataupun belum lagi layak dipanggil sebagai seorang Muslim. Kalau kita hanya bersyahadah bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilah kita, tapi tidak menerima Nabi Muhammad, maka syahadah kita belum sempurna. Sebab itu ada ulama yang menyatakan bahawa sesiapa yang menolak hadis itu, maka tidak sempurna dia Islamnya, ataupun tidak sah dia sebagai seorang Muslim. Golongan yang menolak hadis ini bukan baru, bukan zaman Kasim Ahmad, tuan-tuan, lama dah. Pada abad yang ke-4 Hijrah pun sudah ada yang menolak, gerakan yang menolak hadis Nabi SAW. Mereka berhujah bahawa cukuplah dengan hanya menerima ataupun bersyahadah bahawa Allah itu sebagai Tuhan, Al-Quran dah ada dan sebagainya, tidak perlu lagi mengaku Nabi Muhammad sebagai Rasulullah ataupun pesuruh Allah. Bahkan boleh melantik sesiapa sahaja,
Ini bukan gerakan yang baru, ini gerakan yang lama. Yang kemudian dipelopor, kemudian diambil ideanya, dibugarkan dan sebagainya. Ini bukan suatu yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi menyambung wa iqamis solah. Perkara yang kedua yang mesti ada, yang mesti didirikan, yang mesti dilengkapkan, yang mesti disempurnakan adalah tentang penunaian solat sebagai syarat yang kedua. Sebaik sahaja selepas syahadah, syarat yang pertama untuk kita menjadi seorang yang Muslim, yang diakui sebagai seorang yang Muslim, maka syarat yang kedua adalah penunaian solat 5 waktu. Kerana dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan as-salatu imaduddin. Sembahyang itu adalah tiang agama, dasar kepada pengakuan seseorang itu sebagai seorang Muslim, tiangnya, asasnya. Kalau sebuah bangunan tidak ada tiang, maka tidak akan tertegak bangunan. Bahkan kemah pun kena ada tiang. Ada kemah yang tak pakai tiang? Tak tahulah. Kalau ada teknologi moden, itu bukan kemah. Itu kena ada tulangnya juga, kan? Kena ada tulangnya juga. Kan? Tapi asasnya kena ada sesuatu yang menjadi rangka, yang menjadi pembentuk akan sesuatu perkara. Maka sembahyang menjadi rangka, menjadi asas kepada agama seseorang. Kita tidak boleh kata bahawa kita seorang Muslim tanpa kita menyempurnakan solat sebagai tiang ataupun asas kepada agama yang kita mahu dirikan di dalam diri kita. Kalau kita kata alah ni apa, masih muda kan, masih muda, besok dah tua dah. Kalau sempat tua, alhamdulillah. Haji Wazir sempat tua, kan? Saya belum tentu. Saya masih muda Haji Wazir, sebab saya belum pencen. Haji Wazir dah pencen. Kan? Haji Alim dia dah pencen, dia tinggal menerima laba sahaja. Tak tahulah dah pencen ke belum Haji Alim. Okey, padahal dia tu lebih muda pada saya, kan? Tuan Idris kita pun, kan, sempat pencen, sempatlah tua. Kalau kita kata orang yang pencen itu sebagai orang tua, itu nikmat, kan? Itu nikmat. Dan kita pun yang sebelum menjadi tua tak mengaku tua juga tu, kan, pun nikmatlah juga, kan? Jadi macam mana boleh sebut pasal pencen ni tadi, sempat tua, kan, sempat tua, kan? Itu adalah suatu perkara yang wajib kita laksanakan, yang mesti kita laksanakan, kan, sebagai asas untuk kita mendakwa bahawa kita ada Islam di dalam diri kita. Sebab itu dalam suatu ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, yang menjadi bapa orang. Allah kata apa? Wa'mur ahlaka bis-solah wastabir 'alaiha. Ini ayat betul-betul kena atas kepala kita yang jadi bapa. Allah kata apa? Wa'mur ahlak. Hendaklah kamu menyuruh ahli kamu, keluarga kamu, isteri, anak pinak, cucu, menantu, kan? Ini saya cakap pasal saya dah, sebab saya dah ada 5 menantu dah, kan? Nizam belum, kan? Haji Alim belum. Dah. Kenapa tak jemput? Okey, kan? Jadi Allah kata wa'mur ahlak, ahli kamu,
kena kamu suruh bis-solah, untuk mendirikan solat. Wastabir 'alaiha, dan hendaklah kamu sabar di dalam mendidik ahli kamu, menyuruh keluarga kamu untuk mendirikannya. Sebab atas nama anak ni, kalau dia masih anak, duduk dengan kita kan, makan beras yang kita beli, lauk yang kita masak, maka daripada apa kita masih lagi kena suruh mereka solat. Nah, bukannya alah dia orang dah besar dah ustaz, dah baligh, dah kahwin. Oh, belum tuan-tuan. Selagi nama anak, selagi itulah kita kena ingatkan anak-anak kita untuk sentiasa mendirikan solat. Sama juga anak saya pun sama juga, dah kahwin ke, dah ada anak ke, kalau duduk dengan kita tu memang kena ketuk lah pagi-pagi kan. Mula-mula anak saya kahwin yang nombor 2 tu, duduk asing dengan suaminya tu, sampai saya tanya dengan orang rumah, ini kita nak telefon ke pukul 6 pagi ni kan? Macam tak, yelah kadang-kadang fikir tu cucu dah 2 dah rupanya kan, padahal datuknya handsome lagi. Handsome lim, main janda tu kenyap mata je kat luar tu. Nak sampai tahap tu kadang-kadang saya fikirkan, ni anak aku ni dah bangun ke belum? Sampai kena pujuk lah dengan orang rumah tu, dah pandai-pandai lah dia, dah pandai lah tu. Tapi kalau dia datang tu memang kena ketuk lah biliknya saya kan. Kerana itu adalah perintah, wastabir 'alaiha. Kita hendaklah sabar. Sabar bukan sahaja sabar nak mengajar anak kita sembahyang, sabar untuk kita menggerakkan dan menyuruh anak kita sembahyang. Ingatkan tu. Sabar untuk kita sendiri, sabar untuk kita sentiasa mengingatkan anak kita itu juga. Wastabir 'alaiha. Sebab dia atas nama macam mana pun bapa emak ni, maka tanggungjawab itu masih akan kita pikul. Kita masih sepatutnya risau pasal solat, kerana solat jatuh tempat yang kedua selepas syahadah. Macam-macam mana pun ada bau-bau ni orang viralkan pasal satu ciapan tu, orang yang pesanan kepada anak tu, terlupa dah. Orang yang sayangkan anak dia adalah orang yang sentiasa ingatkan dia tentang solat. Kata ciapan tu lah. Mana dia dapat tu wallahu alam lah, sama ada saja kata-katanya ke ataupun macam mana, wallahu alam. Sebab dalam suatu ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, berbahagialah orang yang boleh masuk syurga bersama dengan keluarganya, bersama dengan ahlinya, bersama dengan anak isterinya. Itu baru bahagia, baru kejayaan. Sebab kita nak masuk syurga bukan kita seorang-seorang. Lantaklah ustaz kan, saya ada 90 bidadari kalau saya masuk syurga. Tak ingat dah masa tu anak isteri apa. Tapi dalam ayat tu Allah kata yang bahagia, yang berjaya, yang masuk bersama dengan keluarganya. Betul lah kan, kita boleh masuk seorang-seorang, tapi kita yakin ke kita boleh masuk syurga seorang-seorang? Yakin ke kita boleh masuk syurga seorang-seorang? Kita baru nak melangkah masuk syurga, anak kita mendakwa, bapa aku ni tak pernah ajak aku pergi surau, tak pernah ingatkan aku sembahyang, tak pernah mengajar aku mengaji kan. Mula mendakwa kat situ. So kita nak jawab macam mana kan? Isteri kita ke kan, cucu-cucu kita ke,
Semuanya akan pada masa itu akan saling mengaitkan supaya masing-masing terlepas daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Salah menyalah dan sebagainya. Itu biasalah. Kan, bila dah terdesak, maka kita akan mula salah menyalah orang lain. Mengaitkan apa keperbuatan kita, keburukan yang kita lakukan dengan kesalahan orang lain dan sebagainya. Sebab itu Allah kata wastabir, kerana dia memang memerlukan kesabaran. Kesabaran nafsu kita, kesabaran tenaga kita, kesabaran usaha kita. Selagi masa kita bernyawa, maka perkara tersebut tidak boleh kita tinggalkan. Wa ita'iz zakah. Selepas Rasulullah SAW menyebutkan tentang mendirikan solat, maka perkara yang ketiga ataupun tiang yang ketiga adalah wa ita'iz zakah, iaitu menunaikan zakat yang wajib. Dan zakat bukan hanya zakat fitrah yang kita bayar tiap-tiap tahun, kan? Tapi zakat termasuklah zakat perniagaan, zakat pendapatan. Ada orang mempertikaikan, kenapa pendapatan gaji bulan-bulan tu juga kena keluarkan zakat? Zaman Nabi tak ada. Sebab pendapatan zaman Nabi bukan menjadi sumber utama pendapatan pada masa itu, kan? Pegawai kerajaan ke, tentera ke, yang terima gaji pada masa itu hanya terima dalam jumlah yang minimal. Sedangkan kita, dengan gaji yang kita dapat sekarang ini adalah suatu pendapatan utama yang membolehkan kita menyara diri, menyara hidup, menyara keluarga. Sebab itu diputuskan bahawa pendapatan juga perlu dikeluarkan zakat, kerana dia menjadi sumber. Begitu juga dengan penyewaan tempat, kan? Kita ada rumah, kita sewakan. Keputusan muzakarah pun menyatakan bahawa hasil sewaan juga perlu dikeluarkan zakat, sebab dia dah jadi sumber utama dah sekarang. Kan orang ada kan yang bergantung kepada hasil sewaan sebagai sumber pendapatan, kan? Haji Alim ada berapa biji rumah, kan? Walaupun orang rumahnya cuma satu, kan? Belum lagi bangunan pejabat, Wisma Haji Abdul Alim lagi. Kat mana Wisma tu? Tapi memang itu telah diputuskan. Dan kalau ikutkan juga, dulu zaman Nabi mana ada kelapa sawit, tapi sekarang ni kelapa sawit dah jadi sumber pendapatan. Bukan hanya kelapa sawit, macam-macam dah sekarang ni. Orang tanam ketum dah sekarang ni, kan? Kalau ketum pun dah jadi sumber pendapatan, ketum lah juga jadi kena zakat. Jadi dia berkembang mengikut peredaran. Tapi yang menjadi asasnya ialah sesuatu yang menjadi sumber pendapatan, maka dia wajib dikeluarkan zakat, kerana di dalamnya ada hak orang lain di samping rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kata hak atas harta kamu bagi orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tidak meminta. Apa sahaja yang kita usahakan, maka kalau dia menjadi sumber pendapatan, maka ada hak orang lain di situ. Macam mana nak kira, Ustaz? Tanyalah lembaga zakat. Tak payah pening-pening lah, kan? Tak perlu jumpa seorang ustaz. Kadang-kadang ni yang bertanya tu pun dia sebenarnya nak cari escapism, kan? Saya amatilah yang tanya soalan kat internet kadang-kadang tu, kan, tanya benda-benda yang tak sepatutnya ditanya, kan? Dengan ustaz ni ditanya, dengan ustaz tu ditanya. Kita ada lembaga zakat, tanyalah lembaga zakat. Apa ada masalahnya nak kira macam mana? Tanya dengan ustaz-ustaz ni, belum tentu ustaz-ustaz ni pun boleh jawab, sebab bukan ahlinya, kan? Macam mana nak kira? Umumnya 2.5% lah. Umumnya, itu umum.
Tapi nak dapat 2.5% tu pun ada banyak lagi cara nak kira. Ada yang kata kena tolak kos lah, apalah semua tu, wallahu alam. Dan saya pun wallahu alam. Kalau saya paling mudah terus potong aja 2.5 tu kan. Berapa gaji kita kan, katakan gaji apa, gaji siapa kita nak kenakan lagi malam ni Basri lah pula. Tu orang kaya Basri tu. Nampak je macam itu. Paling mudah berapa kita dapat, bagi je 2.5%. Itu paling mudah. Tapi ada pendapat pula kata kena tolak kos ustaz. Okey, tak apalah. Nak pasti tanyalah lembaga zakat. Mereka ada sekarang ni zakat Selangor, zakat semua agensi zakat negeri-negeri dah ada kalkulatornya saya rasa kan. Mudah nak kira, tak macam dulu. Alright. Banyak ke 2.5% tu? Kalau nak kira banyak, kalau orang anggap dia banyak, dia banyaklah. Kalau orang anggap dia sikit lah kan. Itu terpulanglah pada masing-masing. Yang pasti memang kena bayar. Dan sekarang ni pun boleh bayar bulanan. Ada fatwa yang membolehkan untuk memudahkan orang bayar zakat, buat potongan bulanan. Tak apalah, buatlah potongan bulanan. Kita sebagai orang awam, kita ikut ajalah pendapat ulama, pendapat ahli-ahli fatwa yang telah keluarkan tu. Tak payahlah nak persoalkan kan. Kadang-kadang ni lebih sudu dari kuah ni yang susah ni kan. Kita maklumat yang kita terima hanya daripada internet je kan. Kemudian kita pilih-pilih pula tu kan. Ustaz ni dia smart sikit, so aku ambil pendapat dia. Ustazah tu dia kurang tu sikit lah, gincu dia tak bermerah, so aku tak nak pendapat dia kan. Padahal benda tu bukan orang kata, bukannya boleh kita pilih-pilih siapa kita nak, siapa kita tak nak dan sebagainya. So kita sebagai orang awam ikut aje lah. Macamlah hal vaksin ni kan. Saya pun pening juga. Sekolah saya ada 12 orang budak-budak yang tak nak divaksin, yang tingkatan 4 sampai tingkatan 5. So tu nanti macam mana? Bapaknya dah bising-bising, WhatsApp personal saya lah, apalah semua ni. Saya harap Tuan Pengetua membenarkan anak saya untuk menjalani PDPR seperti biasa. Bala nak jawab, tunggu KPM lah nanti macam mana. Tak payahlah nak bincang-bincang orang macam itu kan. Kita ada golongan yang lebih besar yang kita perlu layan. Yang tak nak ni 2-3 orang aja kan. Satu negara 2,500 orang lebih kurang guru-guru yang menolak vaksin. Itu pun KPM tengah pening, macam mana nak buat dengan cikgu-cikgu ni. Arahan wajib datang sekolah, tapi tak boleh jumpa budak sebab dia tak vaksin. So nak buat macam mana? Dah keluar arahan atas kebijaksanaan pentadbir sekolah untuk menguruskan guru-guru begini. Kita juga ni boleh ikutkan dah kan. Pengetua ni kan, dia kata senang aja ustaz kan, kita buang aja tak payah mengajar dah lah kan. Dah budak datang sekolah, dia kena datang sekolah tapi tak boleh juga berbudak lagi nak buat macam mana? Takkan nak makan gaji buta begitu kan. Allah alam, tengoklah nanti macam mana. Itu yang ketiga, wa ita'iz zakat. Yang keempat, wa hajjil bait. Yang keempat adalah menunaikan haji di Baitullah. Ni macam mana ni ustaz ni? Norma baru ni, Arab Saudi tak buka. Lepas tu dengar kata nak naik lagi kos daripada 10,000 ke 20 lebih ribu ni. Ni nak buat macam mana? Kita ikut ajalah kan, giliran. Yang penting kita mendaftar. Yang penting kena mendaftar. Usaha tu kena ada. Sekurang-kurangnya daftar dekat lembaga tabung haji kan. Itu kena ada usaha.
Sekurang-kurangnya kena, bukan hanya kena ada akaun kan. Sekarang ni berapa yang sekurang-kurangnya kena ada dalam akaun? 1,000 lebih kan. Masih 1,000 lebih. Ini maksudnya dah 20,000 ni mungkin kena 2,000 lebih lah pula kena ada dalam akaun tu. Maksud kena ada usaha, ada niat. Itu dengan kita kena tunjukkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita sempat ke tak sempat ke. Yang terbaru kena tunggu sampai 100 lebih tahun kan. Bayangkan kan, kalau apa tu, saya sekarang umur 50, kena tunggu lagi 100 lebih. 100, 200 tahun baru boleh kerjakan haji. Larat lagi ke? Hidup lagi ke? Kan? Yang udah ni, yang dah ada peluang menunaikan haji tu, alhamdulillah ni. Ini tapi yang belum kena ada usaha. Kan? Kena tunjukkan. Sekurang-kurangnya mendaftar. Tak tahulah macam mana, sama ada Arab Saudi akan buka kuota macam biasa ke, wallahu alam. So kita ikut ajalah. Dan yang kelima, wasaumi Ramadan, iaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Maka ini adalah 5 asas yang mesti didirikan di dalam diri seseorang, sehingga kan membolehkan dia diakui sebagai seorang Muslim. Kita tengok itu baru maksud hadis. Kita tengok perbahasannya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, iaitu Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar Ibnu Al-Khattab. Beliau adalah seibu dengan Hafsah, iaitu Zainab binti Maz'un, saudara perempuan daripada Osman bin Maz'un. Ibnu Umar memeluk Islam di Mekah bersama ayahnya sewaktu beliau masih kecil. Setelah itu berhijrah ke Madinah berserta dengan ayahnya. Pada waktu terjadinya peperangan Tabuk, beliau tidak diperkenankan untuk turut berperang kerana umurnya yang masih muda. Tetapi dalam peperangan Khandaq, beliau ikut sama berperang dengan umat Islam, dan begitulah juga dengan peperangan-peperangan yang lain. Banyak ahli hadis meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada beliau, iaitu sebanyak kira-kira 1630 buah hadis. Kerana Ibnu Umar ini, Abdullah bin Umar ni, dia hidup pada waktu kecil sewaktu Nabi diutuskan menjadi Rasul. Jadi ada banyak masa dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah termasuk salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Juga beliau adalah seorang sahabat yang sangat kuat mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat banyak dermanya. Kadang-kadang sampai 30,000 dirham yang disedekahkan dalam satu masa. Itu sedikitlah tentang Abdullah bin Umar. Nilai hadis ini, Imam Nawawi berkata bahawa hadis ini terhitung suatu hadis yang sangat besar nilainya, yang menerangkan dasar-dasar agama Islam dan asas-asas hukumnya. Kerana ini beliau menjadikan hadis ini sebagai salah satu daripada hadis 40 yang harus dipelajari dengan baik oleh umat Islam. Sementara itu, Imam Bukhari sendiri memasukkan hadis ini dalam kitab Iman untuk menerangkan bahawa Islam dijadikan nama bagi pekerjaan, dan bahawa Islam dan iman itu kadang-kadang satu pengertian. Dan kalau tuan-tuan masih ingat, hadis yang kedua juga menyentuh tentang rukun iman. Rukun iman dan rukun Islam serta ihsan. Dan hadis itu diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sendiri. Perkara yang berkenaan sendi agama Islam.
Islam didirikan atas 5 sendi. Ini adalah syarahan daripada Dr. Mustafa Abdul Rahman tentang hadis ini. Pada hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menerangkan tentang sendi agama Islam, iaitu Islam itu didirikan dari 5 sendi yang menjadi sebagai rukunnya yang amat penting. Dr. Mustafa Abdul Rahman menggunakan istilah sendi kerana membayangkan ia sebagai sendi manusia. Bayangkan kalau manusia tidak ada sendi, maka tangan tidak boleh berfungsi, kaki tidak boleh berfungsi, jadi masing-masing ada sendinya, yang mana dengan sendi-sendi itulah menyebabkan hukum-hukum ataupun anggota badan dapat berfungsi. Maka bagi memastikan bahawa Islam berfungsi di dalam diri seseorang itu, maka dikaitkan rukun Islam ini dengan sendi agama. 5 sendi itu dikenal sebagai rukun Islam yang masuk pada bahagian fardu ain, yang diwajibkan atas tiap-tiap orang Islam mengerjakannya menurut ketentuan hukum. Jadi Islam meletakkan dia sebagai fardu ain, yang mana ia menjadi kewajipan ke atas setiap orang yang mahu mengaku, yang mengucap bahawa dan mahu mengakui bahawa dia adalah sebagai seorang muslim. Fardu ain ni maksudnya fardu lah, yang mesti dilaksanakan, tidak boleh tidak. Ain atas setiap manusia, ain atas setiap orang yang mengaku sebagai Islam itu. Asalnya ainun ni mata. Asalnya ainun ni mata, kan? Nur aini, itu cahaya mataku lah, nur aini, kan? Macam Basri dia ada nur aini kat rumah, kan? Walaupun namanya bukan nur aini lah, kan? Tak tahu dah namanya siapa. Jangan sangka ustaz coding, saya sebut aja. Okey. Jadi ain ni asalnya maksudnya mata. Kenapa istilahnya ain, fardu ain? Kerana dalam istilah bahasa Arab dia ada suatu kaedah yang disebut menyebutkan sesuatu sebahagian tetapi memaksudkan seluruh anggota berkenaan. Itu apa nama dalam balaghah tu, saya tak ingat. Tapi itu cara orang Arab untuk berbahasa. Orang Melayu tak ada, kan? Itu bahasa Arab sahaja. Jadi disebutkan ain untuk menyatakan bahawa dia memaksudkan seluruh diri manusia itu. Hanya sebut mata je. Yang disebut mata fardu ain. Fardu bukan fardu kepada mata, tapi fardu kepada individu. Yang dimaksudkan individu tu, bukan maksud mata je. Kerana secara adat manusia itu dia ada mata. Secara adat semua manusia ada mata, kecuali yang dilahirkan tak ada mata lah. Adakah yang dilahirkan tak ada mata? Ada? Tak tahulah. Kan Dajjal pun ada mata satu, kan? Matanya buta sebelah. Ada mata juga walaupun tak berfungsi satu. Tapi itu adat. Sebab itu ilmu balaghah tu, antara kaedah orang Arab tu disebut, hanya sebut mata, tapi yang dimasukkan seluruh individu. Okey. Baik. Selain yang 5 ini, ada lagi perkara-perkara yang lain yang menjadi bahagian atau cabang daripadanya. Dah isyak dah. Okey. Kalau dah isyak, kita berhenti situ dulu, dan insya-Allah kita sambung pada bulan hadapan. Lamanya bulan depan. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap daripada kelemahan saya, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.